kandungan Al-Quran, ada banyak ayat di Al-Quran yang dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali orang yang nak baca tafsir Quran, dia wajib mempelajari riwayat hidup ataupun sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sedikit ringkasan yang saya ulang balik. Bermula daripada mukadimah awal dulu ni, yang kita mula-mula lagi kitab ni. Jadi tajuk sambungan daripada kitab Sirah An-Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sambung pada muka surat 95. Jadi muka surat 95 ni tajuk diberi di sini, iaitu peringkat ataupun period dakwah dan peringkatnya. Jadi perintah menyampaikan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla merupakan perintah yang jelas yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berdakwah ini bukan ikut hawa nafsu. Dia bukan ikut hawa nafsu. Jadi gerakan dakwah dia kena ikut apa yang ataupun seperti mana yang dakwah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam satu ayat, qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata-kata dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada. Jadi nak melaksanakan satu tugas yang berat ini merupakan kitab perintah Allah Azza wa Jalla yang wajib dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kita umatnya. Dalilnya seperti mana Allah berfirman di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1, 3 ayat 7. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 3. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut. Ini ayat yang bertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Allah suruh Nabi bangun, qum, beri peringatan dan amaran kepada umat manusia. Jadi ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan misi dakwah. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia buat konkret pada dia. Dia buat buku satu tahun ni nak dakwah macam mana? Itu fikiran. Jadi ini merupakan wahyu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita boleh membagikan zaman dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua pusingan, di mana setiap satu pusingan tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dakwah kosong.
Dia berlandaskan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak gerakan-gerakan dakwah yang kita kena kaji. Mereka dakwah ada kemana? Jadi Nabi Muhammad SAW seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain mengajak umat kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan berakidah dengan akidah yang betul, yang benar dan hak. Jadi kumpulan-kumpulan dakwah yang ada di akhir zaman ni kita kena kaji. Mereka ni dakwah ajak di mana? Dakwah ajak kepada fadail amal saja, kelebihan-kelebihan amal. Itu merupakan dakwah yang salah. Jadi dakwah pada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla itu dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok ulama yang benar-benar ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau dia nak berdakwah, dia nak mengajak orang, dia mulakan dengan bab tauhid, pelajaran yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang panggil Wahabi kaji kitab dia tengok. Sesat kawan. Jadi bila dikaji, direnung-renung, tak ada sesat sikit pun. Semua dakwah dia kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu kerja Allah ahli sunnah wal jamaah yang ikut cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai-bagai kumpulan yang mengaku kita dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nampak dakwah tapi ada bid'ah dia buat, khurafat dia buat, syirik dia buat, dia ajak kepada taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi. Cara wuduk dia pun tak ikut sifat wuduk Nabi, cara sembahyang dia pun tak ikut sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil pun dia tak tahu, dia dakwah saja. Jadi semangat dakwah tanpa ilmu waqiwah. Dakwah tanpa ilmu tak ada apa sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kena faham Nabi bawa dakwah tidak bawa dari sahabat. Jadi kita kena kaji. Yang pertama, period semasa di Mekah, iaitu selama kira-kira 13 tahun. Peringkat semasa di Mekah. Jadi peringkat yang pertama, peringkat semasa di Mekah, iaitu selama kira-kira 13 tahun. Nabi dakwah di Mekah selama 13 tahun. Adakah Nabi SAW dibangkit di belakang umat ini dan membangkit mereka sembahyang?